Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah Amalin binti Asfayuzi, bernombor matrik 1213143. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor kerentanan dalam golongan kanak-kanak. Yang pertama adalah apakah yang dimaksudkan dengan kerentanan, atau dalam bahasa Inggerisnya adalah vulnerable. Kerentanan adalah risiko yang mungkin dialami oleh seseorang ketika menghadapi bahaya yang akan berlaku, sama ada dalam bentuk fizikal atau emosi. Mereka juga akan mudah untuk diserang, baik itu melalui bencana alam, ketidaksamaan ekonomi, politik, sosial atau budaya. Contoh faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya kerentanan dalam golongan kanak-kanak adalah faktor risiko termasuk kewangan, latar belakang sosial yang tidak positif, tempat tinggal yang tidak kondusif, pemahaman ibu bapa yang terhad tentang perkembangan kanak-kanak dan keperluan kanak-kanak, tingkah laku ibu bapa yang negatif dan jenayah kejiranan yang tinggi. Kerentanan yang berlaku ini akan mengganggu perkembangan kanak-kanak yang sihat dan juga fungsi keluarga yang bahagia dalam kalangan masyarakat. Baiklah, berdasarkan kajian yang saya kaji, dengan menggunakan kaedah borang soal selidik melalui Google Form, sebanyak 60% responden bersetuju bahawa faktor kerentanan yang berlaku terhadap golongan kanak-kanak dalam komuniti kawasan saya adalah melalui faktor risiko yang berkaitan dengan latar belakang sosial dan kewangan, di mana keluarga kanak-kanak tersebut tidak mempunyai pendapatan yang cukup dan akses ke perkhidmatan asas seperti makanan, penjagaan kesihatan, pendidikan dan perumahan. Malah dengan perubahan ekonomi yang berlaku sejak adanya wabak COVID-19 baru-baru ini telah memburukkan lagi keadaan kerentanan mereka yang sedia ada dalam golongan kanak-kanak ini. Kanak-kanak yang berada dalam keadaan rentan inilah yang paling terjejas sekiranya ibu bapa tidak lagi mempunyai sumber pendapatan untuk memenuhi keperluan seharian kepada anak-anak mereka. Kanak-kanak ini juga tinggal di zon konflik, dalam keadaan zon konflik di mana ia akan menyebabkan mereka berada dalam situasi yang tidak mencukupi tanpa bantuan orang ramai. Tanpa keperluan harian juga seperti makanan, minuman dan tempat tinggal akan memberi kesan yang buruk terhadap kanak-kanak tersebut. Mereka akan mudah untuk mendapat penyakit dan mengalami kekurangan nutrisi dan zat dalam badan yang akan menyebabkan pembesaran kanak-kanak ini terbantut. Seterusnya, sebanyak 40% baki responden bersetuju bahawa faktor yang menyebabkan kerentanan kanak-kanak dalam kawasan komuniti saya adalah berkaitan dengan tempat tinggal. Faktor tempat tinggal. Kanak-kanak golongan rentan ini tidak mempunyai tempat tinggal yang sesuai dan selesa. Sekiranya berlaku perubahan cuaca atau iklim juga akan memberi impak negatif terhadap kanak-kanak tersebut, termasuklah memberi kesan terhadap kesihatan mereka. Contohnya, apabila berlakunya banjir besar di tempat mereka akan mudah terdedah dengan banyak penyakit seperti penyakit yang dikaitkan dengan air banjir yang kotor. Mereka juga mudah untuk mendapat risiko demam denggi dan malaria, dan mereka juga akan terdedah dengan risiko pencemaran udara yang berbahaya. Kesimpulannya, kerentanan bukanlah sesuatu perkara yang mudah yang perlu ditanggung oleh kanak-kanak. Orang dewasa sendiri pun memerlukan kekuatan fizikal dan mental untuk mengawal rasa kesusahan yang dialami dalam diri mereka. Oleh itu, pihak yang bertanggungjawab atau diri kita sendiri mestilah ada sikap bertimbang rasa untuk membantu mereka. Walaupun ianya bukanlah perkara yang mudah untuk mengatasi kerentanan dalam kalangan kanak-kanak, tetapi dengan meningkatkan bantuan akses seperti keperluan yang disebutkan seperti makanan, minuman adalah sangat penting bagi membantu serba sedikit kanak-kanak tersebut untuk keluar daripada hidup dalam keadaan rentan.